Hai Top Sibian, lawanan sukan tidak kira apa pun mesti ada peraturan untuk berlaku adil. Tetapi demi keinginan untuk menang dan mengaut keuntungan telah membuatkan beberapa ahli sukan membuat keputusan untuk menipu di dalam perlawanan. Tidak peduli dan tidak patuhi dengan mana-mana peraturan, tetapi bernasib buruk apabila ditangkap secara terang-terangan dan memalukan seluruh industri. Jom kita lihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana boleh ditangkap. Nombor 17. Pasukan Houston Astros menipu. Teknologi mungkin dijadikan untuk membantu suatu perlawanan supaya berlaku lebih adil, tetapi sangat menyakitkan hati apabila diambil kesempatan di kemudian hari. Seperti perlawanan kejuaraan baseball pada tahun 2017. Pasukan Houston Astros telah dituduh mencuri isyarat daripada kamera center field untuk melihat isyarat tangan catcher pihak lawan, iaitu bagaimana dia akan membaling bola. Ini supaya pemain tersebut dapat memukul dengan tepat dan boleh dikatakan mengambil kesempatan pada pihak lawan serta menyalahi peraturan dengan sangat jelas. Tetapi karma itu ada dan pasukan Houston Astros telah disingkirkan daripada bermain dan didenda sebanyak 19 juta ringgit Malaysia. Nombor 16. Detik melaraskan pasir oleh Patrick Reed. Sukan golf ada peraturan di mana pemain golf perlu main atau pukul bola mengikut posisi. Bola yang jatuh tidak boleh ditukar atau dikurangkan halangan pada sekeliling bola. Tetapi di dalam perlawanan Hero World Challenge pada tahun 2019, Patrick Reed, pemain profesional golf yang terkenal dalam strategi menghayun angin, telah terkena pasir dan seolah-olah mengubah lantai pasir di depan posisi bola yang akan dipukul itu. Dia ditangkap secara terang-terangan. Meskipun diberi alasan tidak sengaja, tetapi telah dikritik sampai tebal telinga. Tambahan pula didenda sampai 2 strok. Nombor 15. Letak motor di dalam rangka basikal. Van den Driesche, seorang pengayuh wanita cyclocross dari Belgium, telah ditangkap di dalam perlawanan UCI Cyclocross kerana dia telah meletakkan motor yang disorok di dalam rangka basikal di dalam perlawanan. Ini untuk menambah tenaganya untuk mengayuh lebih cepat dan juga menggantikan tenaganya paling tinggi sehingga 200 watt. Kesan salah menggunakan teknologi kali ini membuatkan Van den Driesche telah ditarik balik kejuaraan Eropah umur bawah 23 tahun dan didenda sebanyak RM86,000 Malaysia. Boleh dikatakan dengan menipu, meskipun ia boleh menang tetapi tidak membuatkan kita bangga dan apabila ditangkap, habislah masa depan. Nombor 14. Pagar pedang tidak kena tetapi mendapat markah. Meskipun menggunakan bantuan bagi menyelesaikan masalah keputusan perlawanan, tetapi masih lagi ada penipuan di mana acara lawan pedang adalah sukan yang besar di dalam Olimpik. Pada tahun 1976, Boris Onischenko, seorang atlet pentathlon zaman baharu daripada Kesatuan Soviet, sangat menimbulkan rasa bingung pada pihak lawan, di mana kenapa markahnya itu naik dengan laju sedangkan pedang masih tidak kena pada pihak lawan pun. Dan apabila telah diperiksa oleh pegawai dan mendapati yang Onischenko telah mengubah pedang elektrik yang digunakan di dalam perlawanan boleh menekan butang menambah markah. Kalau macam ni susahlah. Dia telah diumumkan kalah dan disingkirkan daripada perlawanan dengan segera. Inilah yang dikatakan karma. Nombor 13. New England Patriots dan Deflategate tercemar. Bola adalah objek yang digunakan dalam pelbagai sukan. Kebiasaannya, kalau mengikut peraturan, akan dicatat angin di dalam bola dengan jelas. Tetapi di dalam perlawanan American Football Championship AFC pada tahun 2015, pasukan New England Patriots dituduh menggunakan bola yang mengandungi angin yang kurang dari sepatutnya. Ini membuatkan bola itu dibaling dan disambut dengan lebih senang. Meskipun pemeriksaan adalah benar, tetapi Patriots tidak disingkirkan dari perlawanan. Tambahan pula mendapat kemenangan Super Bowl dalam tahun itu juga. Mungkin ada barang baik kot. Nombor 12. Maradona dengan tangan terhebat. Bola sepak, di mana namanya pun sudah bermaksud bermain menggunakan kaki. Tetapi di dalam bola sepak dunia pada tahun 1986 telah timbul pintu daripada Hand of God di dalam perlawanan Argentina dan England apabila Diego Maradona, pemain bola terhebat milik Argentina, melompat menggunakan tangannya lantas memukul bola masuk ke dalam jaring. Kejadian ini jelas kelihatan faul, tetapi pengadil sukan memutuskan ia dapat markah di pertengahan kebingungan penonton seluruh dunia. Terang macam ni pun masih dapat markah lagi. Adakah ini menipu? Pada tahun itu, Maradona menunjukkan kehebatannya dengan membawa Argentina menjadi juara dunia secara besar-besaran. Maradona mungkin adalah syaitan bagi England, tetapi bagi Argentina, dia adalah hero sampai bila-bila.
Nombor 11. Rossi Ruiz gunakan jalan pintas dalam larian maraton. Larian maraton mesti ada ramai peserta. Tambahan, dengan menggunakan perjalanan sejauh 42.195 km, tidak pelik jika akan senang berlaku penipuan. Seperti kali ini, Rossi Ruiz yang memperoleh kemenangan dalam maraton di Boston pada tahun 1980 membuatkan peserta-peserta lain menyoalkan kenapa tidak melihatnya di dalam perlawanan. Apabila diperiksa dengan teliti, hampir terkejut kerana dia telah berlari di separuh jalan sebelum menaiki kereta api dan berlari sehingga ke garisan penamat. Dia menjadi orang pertama bagi pihak wanita pula tu. Akhir sekali, ditarik balik kejuaraannya mengikut peraturan. Daripada tepuk tangan yang dapat, akhirnya bertukar menjadi suara bersorak, Nombor 10. Tonya Harding dan kejadian yang memalukan. Kadang-kadang penipuan berlaku daripada hasad dengki seperti kejadian ini, di mana Nancy Kerrigan, seorang pemain luncur, telah dicederakan pada tahun 1994. Hasil siasatan mendapati Tonya Harding, pemain luncur dan juga rakan senegara adalah dalam kejadian ini. Mungkin disebabkan Kerrigan merupakan penghalang terhebat yang menghalangnya dari memasuki tim Amerika Syarikat untuk perlawanan di Sukan Olimpik. Kemudian, Tonya ditangkap dan diputuskan untuk mengawal dirinya selama 3 tahun dan didenda RM3.9 juta ringgit. Dia juga perlu melakukan sukarelawan untuk 500 jam bagi kes berkonspirasi. Nasib baik Kerrigan hanya mendapat sedikit kecederaan dan boleh kembali bermain sukan luncur. Kawan senegara pun boleh buat macam ni. Nombor 9. China hantar gimnas bawah umur. Kejayaan industri sukan di China salah satu sebabnya ialah kerana berlatih sejak dari kecil lagi dan ada yang mempunyai kepandaian melebihi usianya. Itu membuatkan pasukan gimnastik China menghantar Dong Fangxiu, peserta pertandingan yang berumur hanya 14 tahun, memasuki perlawanan Olimpik pada tahun 2000 di Sydney, Australia. Tambahan pula, dia dapat menangi orang yang lebih dewasa dan memenangi pingat gangsa. Kalau mengikut peraturan Olimpik, dikatakan peserta pertandingan perlu berumur 16 tahun ke atas. Dong Fangxiu telah ditarik semula pingat gangsa dan berasa sangat rugi. Tetapi perlu diakui, yang gimnas Cina sangat pandai dan kalau nak lagi baik, tunggu usia mencukupi dahulu. Nombor 8. Rivaldo seorang pelakon. Rivaldo, pemain bola sepak Brazil, menunjukkan taktik di dalam separuh akhir bola sepak dunia tahun 2002 ketika bertemu dengan Turki. Semasa Rivaldo ingin membuat sepakan sudut, Hakan Unsal, pemain bola dari Turki ini bermain dengan laju menyebabkan pasukan yang mengikut dari belakang kemudian tersepak bola dan terkena pada tulang kering Rivaldo. Tetapi dia menutup tangan di mukanya sambil mengeliat di bahagian bawah seperti sakit yang amat sangat. Juri kemudian mengeluarkan kad kuning kedua dan kad merah dan mengusir Unsal dari padang. Kemudian selepas siasatan, FIFA menyatakan Rivaldo overacting dan didenda sebanyak RM49,000 Malaysia. Kalaulah pandai berlakon macam ni, masuk industri lakonan mesti meletup. Nombor 7. Perlawanan yang memalukan. Sukan yang memutuskan menggunakan mata seringkali akan timbul masalah. Tetapi, perlawanan kejuaraan pingat emas tinju amatur antarabangsa kategori middleweight di Olimpik pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan telah menjadi satu perlawanan yang memalukan di dalam sejarah. Ini apabila Roy Jones Jr. dari Amerika Syarikat mengalahkan Park Si-hoon, peninju tuan rumah dengan hanya sebelah pihak. Tengok macam mana pun mesti menang punya. Tetapi pengadil telah mengangkat tangan dan tuan rumah adalah pemenang, membuatkan satu dunia terkejut. Meskipun ada siasatan lanjut dilakukan yang ketiga-tiga juri itu telah menerima rasuah, tetapi ia tetap tidak mengubah keputusan perlawanan. Ia telah dicatatkan sebagai keputusan yang memberikan stigma kepada peninju amatur antarabangsa. Nombor 6. Kereta lumba tidak lulus pemeriksaan. Sukan permotoran adalah sukan yang ada taktik dan kegiatan mengubah suai kereta supaya sangat laju sehingga salah peraturan. Tidak terkecuali Clint Bowyer, pelumba NASCAR terkenal, turut menghadapi masalah yang sama. Di dalam perlumbaan Sylvania 300 di New Hampshire, meskipun sampai di garisan penamat keretanya yang pertama, tetapi keretanya tidak lulus pemeriksaan kerana didapati telah menggunakan objek pada bahagian belakang dan tidak diluluskan. Ini membuatkan dia dipotong sebanyak 150 markah dan juga didenda sebanyak RM600,000 Malaysia. Ringanlah beg. Nombor 5. Hansi Cronje, bad boy dari industri kriket. Kebijaksanaan dalam bidang sukan seseorang itu mungkin datang bersama pemikiran kotor. Salah satu darinya ialah Hansi Cronje.
telah dinamakan sebagai bad boy di dalam industri kriket. Meskipun dia telah dilantik menjadi kapten pasukan kebangsaan Afrika Selatan dan tambahan dilantik menjadi tempat ke-11 dalam kaum Afrika Selatan yang hebat, tetapi dengan masuk campur di dalam urusan rasuah daripada seorang usahawan India demi keputusan perlawanan yang diinginkan pada tahun 2000 membuatkan Kronje dilarang untuk berlawan dalam sukan yang dia paling pandai seumur hidupnya. Kalau macam ini, kebijaksanaannya itu sia-sia sajalah. Nombor 4. Badminton beregu wanita pura-pura kalah. Perlawanan Olimpik pada tahun 2012 dalam sukan badminton beregu wanita kumpulan A di antara Wang Xiaoli dan Yu daripada China bertemu Jung Kyun-yoon dan Kim Ha-na dari Korea Selatan bersama-sama bermain untuk kalah disebabkan tidak mahu bertemu dengan rakan senegara di peringkat seterusnya. Sementara Ha Jung-yoon dan Kim Ming-jun dari Korea Selatan bertemu Meliana Jauhari dan Greysia Polly dari Indonesia pun tidak perlu bertemu dengan beregu terhebat dari China itu kerana mereka juga berlumba untuk kalah. Persatuan Badminton Antarabangsa menyatakan yang mereka semua tidak ada maruah di dalam perlawanan kerana telah mencemarkan nama sukan badminton dan telah dibuang daripada semua perlawanan. Nombor 3. Plaster di dalam pembalut tangan. Dengan menambah objek yang berat dan keras di dalam pembalut tangan, peninju boleh membantu tenaga tumbuk dengan lebih berat seperti Antonio Margarito, pemilik statistik juara 41 kali dan kalah 8 kali semasa berjuang untuk kejuaraan welterweight pada tahun 2009 bersama Shane Mosley, di mana Margarito kalah knockout pada pusingan ke-9. Tetapi ia tidak begitu mudah apabila terjumpa plaster Paris yang disorot di dalam pembalut tangan dan ditangkap secara terang-terangan macam ini. Dan dia telah diarahkan untuk tidak bertinju di Amerika Syarikat selama 1 tahun. Boleh dikatakan malang 2 kali. Dahlah tinju kalah, dilarang bertinju pula. Sakit hati. Nombor 2. Pemain bola keranjang pasukan universiti terima rasuah. Dalam acara sukan, pasti ada cabaran yang terlibat dan ia adalah peluang untuk berlaku rasuah untuk kunci keputusan perlawanan meskipun sukan berpasukan seperti bola keranjang pada tahun 1994. Steven Smith, seorang pemain bola keranjang di University Arizona bersama rakan sepasukannya telah menerima rasuah sebanyak 7 juta ringgit untuk bermain kalah semasa menentang pasukan dari Oregon. Kemudian pada tahun 1997, FBI menemui bukti yang ada penipuan berlaku. Lalu dipanggil Steven Smith untuk siasatan dan dia telah mengaku yang perbuatan itu adalah benar. Ini membuatkan dia dipenjara 1 tahun. Ini baru universiti pun dah boleh menipu macam ni. Bila dah pekerjaan, boleh percaya ke ni? Nombor 1. Valentino Rossi tendang Marc Marquez hingga terjatuh motosikal. Mengawal emosi adalah satu faktor yang penting untuk menang atau kalah. Seperti perlawanan MotoGP pada pusingan ke-17 tahun 2015, di mana berlaku pergaduhan di antara Valentino Rossi dan Marc Marquez, di mana Rossi tidak berpuas hati apabila dihimpit oleh Marquez dan apabila tepat pada masanya, dia mengangkat kaki dan menendang motosikal pihak lawan sehingga terjatuh dan terkeluar daripada perlawanan. Ini membuatkan pada pusingan seterusnya, Rossi menerima hukuman untuk bermula sebagai orang yang terakhir sekali dan terkesan untuk menjadi juara. Kejadian ini menjadi ketara antara mereka yang tidak mungkin akan berbaik lagi.